Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, jalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah masuk kepada bab yang ke-14. Bab yang ke-14, Kitabul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi anil Munkar. Menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Sampai kepada bab Faslun fi sifatil muhtasib. Faslun fi sifatil muhtasib, iaitulah sifat orang-orang yang melaksanakan tugas hizbah. Muhtasib ni maknanya orang yang menjalankan tugas hizbah, ataupun kita buat nama penguat kuasa agama. Orang yang nak larang orang ada sifat dia, bukan sebarangan boleh larang. Nanti dia merusakkan daripada membina. Sebab tujuan kita larang mungkar ini nak suruh orang jadi baik, bukan nak suruh orang lagi bertambah tak baik. Sebelum ini kita telah terangkan adab-adab muhtasib secara panjang lebar. Dalam siri yang lepas, tuan-tuan tengok, setelah panjang kita bincang berkenaan dengan sifat muhtasib. Tahulah bahasa Arab muhtasib maknanya pegawai agama, pegawai yang penguat kuasa. Secara umumnya ada 3 sifat. Dia kena ada 3 sifat. Yang pertama, al-ilmu bimawaqi'il hisbah, mengetahui kedudukan perkara yang ingin ditegah, had batasan tahap kemungkaran tersebut, dan kedudukan tahapnya, sama ada lebih mengundang bahaya atau sebaliknya, supaya tidak terkeluar dari sempadan syarak. Jadi kita nak larang orang ni, tengok dulu benda tu boleh larang ke tak boleh larang. Mungkin kalau kita larang, dia lagi besar dia punya balanya, lagi melarat dia punya kejahatan, maka biar. Ini cerita waktu Tatar menyerang negara umat Islam. Dia orang ni, lepas dia serang orang, dia minum mabuk. Jadi mabuk ni satu perbuatan mungkar. Orang kata kita pergi larang dia mabuk ni, mungkar, minum arak ni. Jadi ulama ketika itu diceritakan daripada Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata jangan larang. Sebab kalau dia mabuk, dia duduk mabuk situ je, duduk menyanyi bobok dia je. Tapi kalau dia tak mabuk, dia pergi bunuh orang. Jadi mana lebih besar? Mabuk itu mungkar. Tapi kalau dia sedar, dia pergi bunuh orang Islam, lagi itu lagi dahsyat. Jadi kita kena tengok benda yang kita nak larang ni, biar jangan lebih daripada itu. Yang kedua, al-wara'. Wara' ini kerana tanpa sifat wara' dia mungkin mengetahui sesuatu tetapi tidak bertindak kerana tujuan atau kepentingan tertentu. Jadi dia ni ada wara', takut pada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang kita tahu benda tu mungkar, tapi biar. Istilah orang sekarang ni, benda khilaf syekh. Dia ada syekh belakang tu. Benda khilaf syekh, dia tak payah larang. Habis tak payah larang. Kalau nak cari benda tak khilaf atas dunia ni, berapa banyak ya ada tak khilaf kan. Baru ni anda dah tunjuk satu makalah yang saya tulis dalam majalah Solusi tentang bukan semua khilaf tak boleh dilarang. Yang ketiga, husnul khuluq, iaitulah berakhlak mulia. Inilah asas utama yang membolehkan dirinya melakukan pencegahan. Apabila kemarahan sampai ke kemuncaknya, ilmu dan kewarakan sahaja tidak mencukupi untuk mengawal kemarahannya itu, selagi mana dia tidak mempunyai akhlak yang mulia. Sebahagian ulama salaf berpendapat bahawa menyuruh perkara ma'ruf tidak mampu dilakukan melainkan dengan bersifat belas kasihan dan berlemah lembut ketika menyuruh dan mencegah, serta memahami hukum perkara yang disuruh dan dicegah. Ini 3 asas kena ada. Ilmu tentang benda yang kita nak larang. Yang kedua, wara' yang menghalang kita daripada bilih-bilih. Tak payah larang ni orang kita, itu dipanggil pilih kasih. Yang ketiga, adab yang baik, akhlak yang mulia ketika kita nak larang. Jadi banyak contoh-contoh kita tengok nanti dalam contoh yang dibuat tentang kemungkaran-kemungkaran yang menjadi sebahagian daripada adat kebiasaan tradisi. Antara adab lagi, wa minal adab,
taqlilul alaiq. Ini cantik. Di antara adab lagi ialah mengurangkan hubungan dengan orang ramai dan membuang perasaan inginkan budi baik orang lain bagi menghindari dari berlakunya sikap membiarkan kemungkaran dengan tujuan untuk menguntungkan diri. Jadi kita sebagai pendakwah jangan terikat dengan orang. Karena itulah anda tengok sebahagian daripada pendakwah-pendakwah kita ni, pengajar-pengajar ni, dia sanggup pergi rumah orang mengajar Quran, mengajar fardu ain, tapi anak-anak tuan rumah tu yang belajar depan dia tu tak utuh aurat pun. Ngaji Quran tak utuh aurat. Ini benda ajaib. Kalau tanya kenapa kamu tak tegur dia, nanti dia pecah saya mengajar sini pula. Mengajar sini walaupun 2 kali seminggu 500 contohnya. Itu besar lah. Daripada jadi imam di kampung. Maka ini terikat. Dalam kitab ni Syekh kita bawa satu cerita yang menarik. Diceritakan bahawa seorang ulama salaf mempunyai seekor kucing. Dia ada kucing ni. Dia panggil Sinaur. Sinaur tu lain daripada Hirah. Hirah tu kucing ini. Sinaur ni kucing yang kucing hutan ni. Setiap hari dia mengambil sedikit daging dari tukang sembelih yang berjiran dengannya untuk diberikan kepada kucingnya itu. Jadi pada suatu hari dia melihat tukang sembelih tersebut telah melakukan satu kemungkaran. Lalu dia masuk ke rumahnya dan menghalau kucingnya itu. Jadi dia oleh kerana dia ni ada minnah, ada orang panggil budi yang dibuat oleh tukang jual daging tadi. Jadi kalau dia ada kenang budi, nak larang mungkar tak boleh. Sebab mungkar budinya duduk di kucing. Maka dia halau kucing itu pergi. Lepas kucing dah selesai masalah, kucing dah lari, baru dia pergi semula jumpa dengan tukang penjual daging. Lalu dia masuk ke rumahnya dan menghalau kucingnya. Kemudian dia pergi berjumpa dengan tukang sembelih tersebut dan mengingkari perbuatan maksiatnya itu. Tukang sembelih itu berkata, dia dibagi amaran, Ustaz, lepas ini aku tak akan beri lagi daging kepada kucingmu walaupun sedikit. Amaran dia. Melarang aku ya, aku tak bagi lagi daging ke kucing. Dia pun berkata, Ustaz tu kata apa? Aku bertindak sedemikian setelah menghalau kucingku dan membuang perasaan inginkan budimu itu. Jadi kalau kita nak tegur orang, tak apalah. Dia berhentikan kita kerja ke, dia tak mari tempat kita redha. Yang penting maklumat kita sampai. Jadi sama juga anda tengok hari ni. Kadang-kadang kita rasa sayang di tempat kita kuliah. Tapi berapa lama kita nak sabar tengok orang dok buat benda-benda yang tak baik. Jadi akhirnya kita kena tegur. Teguran ini mungkin menyebabkan itulah kali terakhir kita akan berkuliah di tempat tersebut. Tapi tak semestinya. Boleh jadi selepas daripada itu mereka akan beri lebih lagi menghormati kerana prinsip ketegasan yang kita tunjuk itu menyatakan yang hak dan mencegah perkara yang batil. Cara ini memang betul. Sekiranya seorang itu tidak membuang perasaan inginkan dua perkara daripada manusia, dia tidak akan mampu mengingkari maksiat yang mereka lakukan. Dua perkara tersebut ialah yang pertama, budi dan jasa mereka kepadanya. Kita nak tegur orang ni, tak boleh tegur dia ni walaupun macam-macam pun. Sebab dia yang support kita, dia yang bagi bantuan kepada kita, menyebabkan kita tak banyak tegur. Satu sikap. Yang kedua, redha dan pujian mereka terhadapnya. Orang duk puji, oh, ustaz ni hebat, kita pun pakai duk sengih situ. Orang buat mungkar depan kita pun sabar, macam mana, tak belum sampai masa lagi. Berlemah lembut ketika menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran adalah satu kemestian, kerana ianya sabit dalam firman Allah Ta'ala, faqula lahu qawlan layyinan. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya. Siapa dia kamu tu? Tulis Nabi Musa dengan Harun. Ketika Allah SWT perintahkan Nabi Musa dengan Harun supaya pergi jumpa Fir'aun, Allah perintahkan berkat kamu dan kamu berdua berkata kepadanya dengan qawlan layyinan, perkataan yang lembut. Jadi kalau Fir'aun yang begitu angkuh mengaku jadi Tuhan, Allah perintahkan Nabi Musa supaya bercakap lembut. Cerita orang, ada seorang khalifah ni, seorang pendakwah mari tegur dia dengan bahasa yang agak kasar. Dia jawab apa? Dia kata, bukan lebih baik daripada Musa dan aku bukan lebih jahat daripada Fir'aun. Kalau Musa nak pergi depan Fir'aun, Tuhan suruh bercakap lembut, takkanlah nak bercakap dengan aku yang beriman ni lebih kasar daripada itu. Ini bahasa. Jadi anda duk perhati tengok, kita ni kadang-kadang keras juga dengan orang. Tengok orang tak tutup aurat ke, tengok orang tak pergi solat jemaah ke.
Tengok orang buat tu buat ni, kita kasar sangat bagi. Oh, ini mungkar ni. Ini bid'ah ni, ini neraka punya. Jadi orang tu jawab balik, tak apalah. Kau pergi surga, aku pergi neraka. Dia habis, dia jawab. Dia jawab. Kan sekarang ni sudah ada orang jawab tak? Saya neraka pun tak apa. Yang pentingnya apa yang saya nak. Dia ingat neraka tu macam pergi ke pasar malam yang kali. Ya. Ayat ini dalam surah Taha diriwayatkan daripada Abu Darda. Abu Darda ni, apa nama dia? Uwaimir ataupun Amir. Uwaimir atau Amir bin Zaid Al-Ansari. Masyhur bi kunyatihi. Kalau tanya Abu Darda, orang tak tahu. Tapi tanya Amir, nama dia Amir ataupun Uwaimir Ibnu Zaid Al-Ansari, gelarannya Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia telah berjalan melalui di hadapan seorang laki-laki yang sedang dimaki khalayak ramai. Jadi orang ramai duk maki dia ni. Ya Allah. Disebabkan kesalahan dosa yang dilakukannya. Bila dia buat satu dosa, orang maki dia. Abu Darda berkata, sekiranya kamu semua melihatnya berada dalam telaga, adakah kamu mahu mengeluarkannya? Kalau orang ni hak jahat ni, jatuh dalam telaga, kita nak tarik dia keluar ke tidak? Mereka berkata, ya, sudah tentu kami akan mengeluarkannya. Abu Darda berkata lagi, justru janganlah kamu cerca saudara kamu, sebaliknya pujilah Allah yang telah menyelamatkan kamu daripada melakukan dosa seumpamanya. Jadi kita tengok orang buat dosa, kita kata alhamdulillahillazi afani mimma btalak. Itu doa yang ada dalam kitab kita, perisai Muslim. Nanti Al-Kafi keluar satu kad bitaqah. Alhamdulillahillazi afani mimma btalak. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan saya daripada ujian yang kena kepada awak. Kata berselu-selu lah. Kalau tidak dia kata, apa mu ni? Mari nak menyabarkan aku, kan mari nak kutuk aku dah. Jadi sahabat-sahabat dikata, pujilah Allah yang telah menyelamatkan kamu daripada melakukan dosa seumpamanya. Mereka pun berkata, adakah kamu tidak marah padanya? Jadi sahabat kata, Tuan Syekh, Abu Darda tak marah kau orang ni buat maksiat. Abu Darda berkata, aku hanya marahkan perbuatannya, tetapi jika dia berhenti melakukannya, dia adalah saudaraku. Jadi kita kena bezakan marah pada orang dengan marah dengan amalan perbuatan dia. Jadi kalau dia buat benda tak baik, kita pergi pegang dia. Ya akhi, ya ukhti, saudara, saudari, tak baik benda ni. Saya suka dengan awak, tapi perbuatan ini yang tak baik. Jadi kita kena bezakan di antara orang mukmin yang berdosa, di antara dosa dia yang dia buat dengan kesalahan peribadi dia tu. Ini cerita Abu Darda radhiyallahu anhu. Cerita lain pula, cerita Silah bin Ushaim. Payah ni nama ni. Suatu hari seorang pemuda berjalan sambil meleretkan pakaiannya. Dia panggil isbal kan. Dalam istilah kita ni, dia panggil isbal. Orang laki-laki pakai baju meleret sampai ke tanah. Lebih daripada buku lali. Pakai seluar ke. Jadi sahabat-sahabat Silah dengan Sad. Silah bin Ushaim. Itu dia punya nama. Alif Shim, Yami, Ushaim. Silah mahu menerpa dan ingin memaki hamun pemuda tersebut kerana perbuatannya itu. Semua orang pakat nak marah. Silah pun berkata, biar aku uruskan perkara ini. Jangan, kamu duduk relax. Biar aku yang pergi selesaikan. Maka Silah pergi berkata, wahai anak saudaraku, ya ibn akhi. Biasalah orang tua-tua, biasa kalau dia panggil orang muda dipanggil ibn akhi. Bukan maksud anak saudara tu anak saudara betul. Aku ada sedikit permintaan daripada kamu. Pemuda kata, nak minta apa, Syekh? Beliau berkata, aku mahu kamu angkatkan sedikit kain kamu itu. Angkat sikit kain itu tak baguslah, bawah pada buku lali itu. Pemuda itu berkata, ya, dengan segala sukacitanya aku akan lakukannya dan turuti kemahuan kamu. Lalu pemuda tersebut mengangkat kainnya. Dan Silah pun berkata kepada para sahabatnya, inilah caranya yang kamu mesti lakukan. Jika kamu maki hamun dan menyakitinya, pasti nanti dia akan maki hamun kamu pula. Jadi kalau kita pergi jerkah dia, agak-agak dijawab ke tidak? Jawab. Tapi kalau kita pergi bisik dengan dia, slow-slow cakap, perlahan-perlahan kan, gosok-gosok dia sikit, insya-Allah dia akan ikut apa yang kita kata. Al-Hasanul Basri, kita ingatlah kalau ada dalam Al-Hasan ada alif lam tu, biasanya dia kait dengan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Pernah dijemput satu majlis perkahwinan. Pergi majlis perkahwinan, kemudian dihidangkan kepadanya manisan. Manisan ini dia panggil
manis, mana kuih yang dibuat dari tamar dan minyak sapi. Memang sedap lah. Bahasa Arab dia, nama bahasa Arab dianya khabis dengan sad. Jangan khabis. Kalau khabis tu sekejap huduh tak baik. Khabis khabasa, khubais. Dia kata ma'mul. Bahasa Arab panggil ma'mul. Kalau pergi ke Mekah, tengok dekat, biasa dekat Masjid Haram ni ada kedai bin Daud kan. Masuk dalam tu ada satu kotak ditulis ma'mul. Tulislah nama sedap ni, mi ain mim waw lam. Ma'mul. Memang sedap. Ada tamar dalam dan ada kuih kat luar. Bukan saya promosi syarikat apa ni, saja nak perkenalkan. Sebab orang pergi Mekah lah, saya bagi hadiah kuih ni, semua makan, ramai orang pakat bawa balik yang kotak-kotak balik. Jadi pos Malaysia pula untung. Mana cerita Hasan. Jadi dapat khubais ni tadi, kuih yang dibuat daripada tamar dengan minyak sapi, yang diletakkan dalam satu bekas yang diperbuat daripada perak. Jadi ingatlah, kita ni sebagai seorang Islam, laki-laki dan perempuan dilarang daripada menggunakan inak bekas daripada emas dan perak. Orang perempuan boleh berhias dengan emas, boleh berhias dengan perak, tapi tak boleh makan, minum dalam bekas emas dengan perak. Jadi kalau ada kat rumah tu, pergi jual cepat. Tak boleh, tidak dibenarkan makan dengan minum dalam bekas tersebut. Jadi bila letak kuih dalam bekas, apa nak buat? Kalau kita, ni haram ni, ambil campak je. Dah, tong sampah punya. Kalau kita yang tak reti ni lah. Tapi oleh kerana Hasan al-Basri, seorang ulama, alim, yang faqih dalam bidang ini, dia buat apa? Lalu beliau mengambil bekas tersebut dan membalikkannya ke atas roti. Dia ambil bekas tu, dia ambil roti ada sini, pap, tudung gitu. Kemudian barulah beliau memakannya. Jadi selesailah masalah. Yang roti kuih ma'mul tu tidak haram. Yang haramnya bekas. Sekarang ni kita buang kuih tu daripada bekas, tak tepi bekas tu, makan roti itu halal. Ada fiqh kata tak sini? Fiqh tapi kalau ambil campur, bekas pun hancur, kuih pun berterabur. Kita pun lapar. Habis kena belaka lah kita, rugilah nak. Jadi kena. Jadi bila dia makan, tengok ini, huraian di bawah tu, beliau tidak memakannya terus daripada bekas tersebut kerana makan dengan menggunakan bekas daripada perak dan juga emas adalah haram. Laki-laki dan perempuan sama. Seorang laki-laki berkata, ini adalah perbuatan mencegah secara sopan dan tenang. Jadi hebat cara Hasan Basri ini, sopan dan tenang. Kita pun selalu juga kadang-kadang duduk dengan sahabat-sahabat, orang baik-baik, cakap sedap ni, semangat agama kuat dah, tapi depan dia ada air contohnya. Tak sini. Bila nak minum air, dia ambil tangan kiri. Kita apa salahnya kita pegang gelas dia, tukar tak tangan kanan. Oh, dia sendiri, oh sorry. Dia tahu minum tangan kiri itu salah, kan? Tapi tangan kanan tu sepatutnya kita minum. Jadi tak payahlah duduk jengkok, oi, syaitan ni. Kalau kena syaitan ni, dia selip mata lalu, balik terus dia dah. Pas dia ni panggil aku mari rumah dia, panggil syaitan pula dah. Ingat dengan saya cerita dulu. Waktu anak saya kecil belajar di Pasti di Madinah dulu. Bila orang haji mari minum air tangan kiri. Dia baru hafal hadis ya ghulam samillah tu. Wahai anak, baca bismillah, makan dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kul bishimal. Syaitan makan tangan kiri. Bila mari jemaah haji dia minum tangan kiri, dia bisik dengan saya. Dia kata, "Abah, itu syaitan dah." Huish, kata teruk mu ni. Itu syaitan dia. Kata, "Les, kenapa anak?" Dia kata, "Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul fa inna syaitana ya'kul bishimal." Itu syaitan makan tangan kiri. Kena berat kita tak? Jadi janganlah balik depan ni, jangan makan tangan kiri. Kita ingat akan hadis ni. Hadis syaitan makan tangan kiri. Kena kita. Sambil-sambil cerita kena sikit kan. Mana kita tadi? Jadi itu cerita Hasan Basri rahimahullahu taala. Tamatlah kita. Jadi kita buat tajuk di sini sifat-sifat ciri-ciri pendakwah dan metod ataupun cara mencegah kemungkaran dengan cara sopan, dengan cara berlemah lembut. Kita berpindah pula kepada tajuk yang baru, iaitu bab yang ke-15, babun fi munkaratil ma'lufati fil adat. Bab kemungkaran yang biasa dalam adat tradisi. Kita cuba lihat hari ni ada tak ada di rumah kita, ada tak ada di masjid kita penyakit ni. Kita akan menyebut dalam bab ini dua bahagian. Bahagian yang pertama iaitulah kemungkaran dalam adat tradisi, adat kehidupan kita seharian. Ini dalam kitab ni tahun berapa ni? Kurun yang ke berapa kitab ni? Kurun yang ke Al-Maqdisi tak mati tahun 689, mana kurun yang ke-7. Jadi hari ini kita duduk di kurun yang ke-15,
tentulah saya kena tambah lagi beberapa kemungkaran yang ada di hadapan mata kita, syarah kepada bab ini insya-Allah. Kemudian bahagian yang kedua, wafil inkari 'alal umara'i was salatin, iaitulah menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran terhadap pemerintah dan raja-raja. Jadi bab yang kedua ni agak mencabar sikitlah. Sebab bukan semua orang berani, tapi oleh kerana kita baca kitab, kalau orang nak marah pun kita kata kitab kata, bukan aku. Kan? Jadi kita berselindung di sebalik kitab. Bahagian yang pertama, iaitulah tentang munkaratil ma'lufah fil adat. Kemungkaran yang biasa dalam adat tradisi kehidupan kita ini. Terlalu banyak kemungkaran yang biasa berlaku dalam masyarakat. Secara umumnya di sini dapat dinyatakan beberapa contoh sahaja sebagai petunjuk atau pedoman kepada perkara-perkara lain yang seumpamanya. Yang pertama, munkaratul masajid. Kemungkaran yang berlaku di masjid. Kita mula di masjid dulu. Sebab masjid ni tempat ibadat. Perkara yang banyak dapat dilihat berlaku dalam masjid ialah cuai dalam sembahyang, seperti meninggalkan tumakninah ketika rukuk dan sujud. Zaman dia, Syekh ni tegur di antara kecuaian orangnya, iaitulah meninggalkan tumakninah. Mana laju solat. Macam pagu ayam orang panggil tu. Ada tumakninah? Tak ada. Ini perbuatan yang mungkar. Begitu juga dalam perkara yang boleh membatalkan solat, seperti terkena najis di pakaian yang tidak dilihatnya atau menyimpang dari arah kiblat kerana buta ataupun gelap. Jadi menghadap kiblat tak itu kalu. Zaman tu lah, mungkin zaman tu orang buat senang-senang. Ya, kadang-kadang surau dia tu, dia ambil tanda gitu je, buat atas pasir, solat kat situ. Tak ada masalah apa-apa. Tapi masjid kita hari ni, kalau tak ada tanda kiblat lagi, berat lah. Sebab mihrab kita saja pun harga 2 juta. Ya, mihrab saja baru tu. Dia punya dom, kobah tak tahu berapa juta lagi. Itu satu. Saya tambah di sini, perkara yang banyak dilihat hari ini, iaitulah orang masuk dalam masjid, tak lakukan salat tahiyatul masjid. Ini mungkar. Menjadi kewajipan kepada kita, bila kita masuk masjid, duduk je dekat pintu masjid. Jangan solat dekat pintu. Itu mungkar juga tu. Sebab apa mungkar? Sebab bila kita solat depan pintu, orang nak masuk, langkah kita tak? Kan Nabi kita larang kan? Nabi kata kalau kamu berdiri 40. Rawi kata tak tahulah 40 hari ke 40 tahun. Lebih baik daripada kamu melalui lintasi orang sedang solat. Jadi jangan duduk. Jadi kita duduk dekat masjid, macam mana nak engkar mungkar? Tengok orang masuk masjid, peringatkan dia. Jangan lupa solat tahiyatul masjid. Jangan lupa. Semalam saya dah bagi nasihat kepada sebahagian daripada imam-imam dan AJK masjid. Khususnya di zaman kita hari ini, orang kahwin dalam akad nikah dalam masjid. Dah jadi satu fenomena trend dah hari ni. Tak pergi akad nikah masjid tu, macam tak jadi pula. Nah, walaupun dia tak aja pergi masjid, tapi nak menikah juga dalam masjid. Yang jadi masalahnya, 100 orang datang, rombongan yang nak kahwin. Masuk masjid 100. Tak solat sunat tahiyatul masjid. Pakai duduk depan imam. Angkat nikah situ. Lah, ini perbuatan yang tidak baik. Kerana Nabi SAW larang. Nabi kata, Iza dakhala ahadukum masjidah fala yajlis. Bila masuk dalam masjid, jangan duduk. Kecuali kamu lakukan solat tahiyatul masjid. Ataupun kita dah masuk waktu dah azan, maka kita boleh teruskan melakukan solat qabliyah. Solat sebelum daripada fardu. Ini satu. Dan perkara ini kena tambah. Lepas ni kalau ada lagi tambahan, boleh kita bincangkan untuk kita syarah dalam rakaman kita ni tentang munkaratul masajid yang berlaku pada hari ini. Yang kedua, kalau kita lihat, orang masuk dalam masjid, mengikut dalam pandangan besar di kalangan ulama' bahawa orang perempuan yang haid tidak dibenarkan masuk dalam masjid tanpa sebab-sebab yang tentu. Dia kata, kenapa aku tak boleh masuk? Aku nak posing juga, nak ambil gambar, nak kahwin. Siapa dia suruh ambil duduk posing dalam masjid? Kat luar masjid tak boleh? Tak jadi gambar? Jadi juga kan? Dia kata khilaf ni ustaz. Yalah, kalau khilaf ada masalah, ustazah nak pergi mengajar itu cerita lain. Ni awak nak pergi posing dalam masjid yang tak ada masalah apa-apa pun. Kalau kat luar pun jadi juga gambar. Jadi banyaklah perkara-perkara kecuaian kita tentang menjaga hak masjid. Antara kemungkaran dalam masjid juga ialah salah dalam bacaan Al-Quran. Hari ni baca Quran salah. Tempat kita ni alhamdulillah nampak berebut cari imam-imam yang hafiz apa Quran. Alhamdulillah, itu satu perkembangan yang baik.
Lebih afdal kepada orang yang beriktikaf dalam masjid menegur serta membetulkan perkara-perkara ini dari hanya mengerjakan sembahyang sunat. Subhanallah. Jadi Syekh bagi conclusion di sini, daripada muduk iktikaf seorang duk zikir seorang tu, baik awak tegur orang yang masuk dalam masjid buat benda yang tak baik saja. Masuk tak tahiyatul masjid, masuk dia buat bising dalam masjid, masuk duduk buah-buah yang tak ada faedah. Kita suruh dia zikir dan sebagainya. Lantun nak sebut ke? Melantun dalam masjid kena sebut juga. Kau tak masuk hari ni? Masuklah tu. Orang mari duduk melantun dalam masjid. Tahu melantun? Duduk bergendang dalam masjid tu lah. Lantun tak faham-faham lah. Kan iklam sabsaran kan, lantunan cinta Rasul dalam masjid. Saya kata ini juga mungkar yang mesti kita nasihat supaya dia lantun di luar masjid. Luar masjid dia bukan tempat melantun, bukan tempat main gitar, muzik. Kerana masjid ada qadasah, ada kesuciannya sendiri. Jangan samakan masjid kita dengan gereja-gereja tempat orang-orang Kristian duduk menyanyi dalam tu. Antaranya juga ialah tukang azan, muazzin, yang menyambung-nyambung antara kalimah azannya dan memanjangkan sebutan kalimahnya. Menarik tak tahu berapa ratus mat dia punya. Tak habis-habis lagi. Pusing sana pusing, turun naik dia punya suara. Tak perlu itu. Khatib yang memakai pakaian sutra. Oh, kaya sangat khatib ni. Sampai mereka sutra nak pula. Atau memegang pedang bersaluk emas dengan tangannya. Waktu itulah zaman kita ni tongkat je tak ada apa dah. Khatib duduk bawa cerita pakar benda ni. Tukang-tukang cerita yang bercerita dalam masjid dengan berbohong. Hak ni boleh tahan juga ramainya ni. Kau tak ramai? Ramai? Ramai hari ni bawa cerita hadis-hadis palsu. Bila mari bulan Rajab ni, Masya Allah, Rajab bulan siapa? Bulan Allah. Syaban, bulan Nabi, Ramadan, bulan umat. Jadi, kenapa pisah-pisah? Adakah Nabi dengan Allah Ta'ala berbeza-beza? Jadi, itu satu kepincangan berlaku. Jadi, bawa cerita, ya Allah, bulan Rajab ni bulan yang banyak cerita. Menariklah kalau kita dengar, sangat seronok kan. Itu dia panggil hadisul qusas. Cerita-cerita yang dibuat oleh para pencerita. Sebahagian daripada cerita tu mungkin lebih kepada penglipu lara ya. Nak suruh orang seronok, orang suka bawa cerita pelik-pelik. Dan perkara-perkara dilarang seperti asyik dan seronok berbual panjang dalam masalah-masalah yang boleh menimbulkan fitnah dan sebagainya. Masuk dalam masjid juga bawa cerita-cerita yang tidak ada fakta, yang palsu, dan juga cerita yang boleh menimbulkan fitnah pada orang. Itu jangan sama sekali. Jadi hari ini kita lihat satu perkembangan yang baiklah. Bila timbul cerita-cerita yang pelik-pelik ni, sebahagian daripada pendakwah kita bangun, menegur, memberi teguran. Jadi harapnya para pendakwah berhati-hatilah daripada benda ni. Sebab kadang-kadang benda ni benda lama terjadi. Ada dalam kitab, memang ada dalam kitab, tapi hadis tu tak ada. Bila mari Ramadan nanti, orang akan baca hadis setiap malam, kelebihan solat tarawih. Tiap malam, kadang-kadang kita tegur imam, cukuplah imam. Berapa puluh tahun dah duduk baca hadis ni. Tak pernah tanya khabar hadis ni sahih ke tidak. Itu hadis maudhu', hadis yang direka-reka. Ni kalau bulan Rajab ni banyak sekali hadis. Saya pun tak senaraikan. Kalau boleh sahabat-sahabat kita ni senaraikan hadis-hadis yang berlega dalam internet, dalam WhatsApp di bulan Rajab ni untuk kita senaraikan benda-benda yang tidak sahih. Takut kita dengar cerita benda-benda macam ni. Siapa dia bagi tahu kepada orang kelebihan Rajab ni pun dah dapat pahala 80 tahun. Baca ke tak? Kau tak ikut perkembangan. Yang jadi mangsanya ustaz. Hari-hari ada 10 soalan. Yang soalan benda tambah. Dia nak tanya soalan, boleh tanyalah. Tapi dia hantarkan yang gambar-gambar dalam telefon. Jam telefon aku main budak-budak ni. Dia tanya. Jadi penat lah kita dah. Itu penat. Benda sama dia tanya. Jadi masalah. Hari ni pula hari ibu pula ni. Ibu ni mungkar tak mungkar. Saya kata sayang ke ibu tu wajib. Sayang ke ibu wajib. Tapi merayakan hari ibu tu tak cari. Sebab apa nak ikut orang putih yang merayakan hari ibu. Kita ni hari ibu setiap masa. Pagi tadi ada orang telefon, ustaz saya nak merayakan hari ibu. Kata raya kat mana? Kau tulis dalam Facebook. Makmu seumur hidup tak pernah pegang Facebook. Jangan kacau orang tua tu kata. Oh pening dia kata. Ustaz marah kata tak marah lagi. Baru cerita baru tu. Cerita. Dia tu lihat selamat hari pagi-pagi tu. Selamat hari ibu. Aku sayang pada ibu. Telefon ke mak dah. Dah sayang ibu pagi lagi. Malam tadi dah ambil tiket dah. Pagi-pagi ni mak tunggu. Mak kita ni suka makan nasi lemak kat mana? Nasi khabu kat mana dah? Turun airport tu terus beli, mak tunggu saya balik. Siap dengan nasi bungkus. Baru saya dengan ibu. Kalau setakat tulis kat Facebook tak payah. Buat menyusah orang tua tu ya dah.
Waktu tahu pun tak. Telefon tak juga, tulis je. Banyaklah benda-benda yang karut dalam adat istiadat kita ni. Kalau kita tambahkan kitab ni, mungkin 1 jilid lagi boleh tambah ni. Baiklah. Demikian juga dengan cara laki-laki dan perempuan yang bercampur gaul tanpa batasan, perkara sini wajib ditegah. Saya tambah di sini satu lagi, mungkarat masjid ni, iaitulah bila selepas salat maghrib, kita ada kuliah kan. Kuliah ni ustaz akan tengok ke belakang. Betul tak? Tengok ke belakang, yang lain semua tengok depan. Jadi biasanya sebahagian daripada masjid dia akan buka tirai. Sebab dia kata makcik-makcik nak tengok juga. Ustaz ceramah kan. Saya kata kalau dengar MP3 pun okey juga. Tak payahlah video pula. Tapi dia tetap seronok nak tengok. Jadi masalahnya, jadi masalah pada ustaz, bila dia buka tirai, ni yang perempuan ni, makcik ke adik-adik kita ni, bila nak tukar telekong tu, pakai terus buka situ je. Terkanyak ustaz tengok. Astagfirullahaladzim. Jadi mak kata, kenapa ustaz tiba-tiba je istighfar? Dia tengok budak tu buka dia punya betul-betul aurat, jangan tak ada apa. Ini masalah kita. Jadi kena bagi nasihat betul-betul bilik persalinan. Nak tukar telekong kepada baju, buat bilik khas di situ. Kerana itu satu kemungkaran. Yang nyanyanya siapa? Ustaz yang nyanya. Itu masalah ni. Jadi nasihat saya lah supaya benda ni dihindarkan. Antara kemungkaran masjid juga ialah terdapat kumpulan-kumpulan yang berjual beli ubat-ubatan. Ni kuat hari ni. Lepas ceramah, ini air saya sudah jampi ni. Pro, naik jampi selalu. Yang terbaru untuk Ramadan tahun ni saya sudah terima semalam 300 juzuk Quran dia baca. Saya pun pening kata Quran ada 30 juzuk, dia ada 300. Macam mana dia buat? Rupanya setelah kita kaji selidik, dia baca 10 kali Quran. Sekali 30, 10 kali 300. Sudah baca siap menunggu Ramadan datang. Dan ada orang tanya saya, dia kata kalau nak jadi wakil PM saya. Aduh, kata aku jadi wakil pula. Jadi ustaz sudah mengajar, ini air saja, air saja ni sebut nama syarikat orang ni. Air saya ni. Ini berjual dalam masjid nama ni. Dia jual ubat-ubatan ni, air dia tu lah, air jampi dia, kismis dia tu. Jual kismis tu pagi sampai malam dah. Kalau tanya ustaz, lulus ke Sanawi? Dia pun tak lulus juga. Marah kawan-kawan ni. Biarlah. Jual makanan dan tangkal. La ilaha illallah. Jual makanan dalam masjid tak boleh. Tangkal azimat. Ni. Siapa dia lekat kita punya kat dinding. Sekarang ni banyak orang. Cuba pergi di pasar, di kedai-kedai, ada 2-3 lambang. Satu lambang 3 segi. Ni bukan 3 segi bermoda ni. Satu lagi lambang tapak kasut Nabi. Itu semua tu ada i'tikad tersendiri. Siapa dia lekat? Kan saya cerita sini, orang cari pula. Malah kata dah. Yang pentingnya bagi dia ada i'tikad tersendiri. Lambang-lambang tersebut ada i'tikad sendiri. Ada. Dia punya ada kepahaman. Dan ada orang post saja, ustaz jangan engkar. Ini kelebihannya. Saya tengok baca dalam hadis, kata aku hafal lama jak budak lagi. Tapi memang benda tu, benda tidak ada sandaran daripada Nabi SAW. Yang Nabi suruh pakai selipar, dia tak suruh ikut selipar mana-mana. Dia tak kata pakai selipar aku ni. Mana lagi ni? Serta peminta-peminta sedekah yang bersyair kerana mengharapkan simpati orang ramai dan seumpamanya. Tempat kita ni kurang. Orang tak berani minta dalam masjid. Tapi kalau di negara Arab, subhanallahilazim. Orang yang pergi, mungkin tuan-tuan tak duduk di Masjid Haram, tak ada orang berani buat. Kalau masjid di tempat-tempat luar, di luar Masjid Haram, memang begitu. Sudah solat, bangun. Tunjuk surat sakit lah, tunjuk dia ni sakit lah, macam-macam lah. Dengan tangisannya. Kadang-kadang kita nak berzikir pun jadi terganggu benda tu. Kat sini tak adalah, insya-Allah. Perkara ini ada yang dikategorikan sebagai haram dan sebagainya ada yang makruh. Jadi syekh kita ni insaf lah. Dia kata ada benda haram dan ada benda yang makruh, tapi dia termasuk dalam perbuatan yang tidak baik dalam masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala idza ra'aitum man yabi'u aw ibta'a fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak. Dalam hadis Nabi kata, kalau kamu lihat orang duk berjual beli dalam masjid, kamu katalah Allah Taala tak beri untung perniagaan kamu. Ini beratnya. Ada yang kata kalau orang yang iklankan barang dia hilang dalam masjid, kamu kata la raddallahu alaik. Allah Taala tak hantar balik barang kamu. Jadi larangan ini di antara makruh dengan haram duduk di situ. Kalau kita kata tidak haram pun makruh, mana perbuatan yang tidak baik dalam masjid, kerana masjid bukan tempat iklan barang-barang hilang. Masjid bukan tempat iklan perniagaan. Maka iklan di kedai kita ada tempat dia tersendiri. Jangan kita duk ambil kawasan yang tidak dibenarkan. Yang kedua, kemungkaran di pasar. Munkaratul al-aswaq. Munkaratu al-aswaq.
Antaranya ialah berdusta tentang untung yang dia akan dapat, sedangkan dia sepatutnya tidak perlu diberitahu. Jadi kalau kita minta, kuranglah sikit, wallahi, saya dah beli dah ni, RM100. Siapa dia suruh kau sumpah? Saya kalau orang sumpah, anak marah lalu. Kata bila aku suruh kau sumpah? Cakap je, pakcik, abang, tidak boleh, saya nak jual banyak ni. Awak nak beli, alhamdulillah. Kalau tak nak beli, nak macam mana? Tak ada rezeki saya. Cakap baik macam tu. Ini tak payah sumpah ni. Wallahi saya dah beli. Allahu Akbar. Murahnya nama Tuhan. Nak untung RM2 sanggup jual nama Allah Azza wa Jalla. Dan menyembunyikan kecacatan suatu barang jualan. Kalau kita tanya apa baik benda ni? Garanti. Hebat ni. Barang yang paling laris sekali. Walau hanya satu kotak pun tak jual lagi bulan tu. Tapi paling laris sekali. Sesiapa yang berkata, aku beli barang ini dengan harga 10 dirham dan mendapat untung 1 dirham saja bila aku menjualnya, sedangkan dia berbohong, maka dia adalah seorang yang fasik. Mana pembohong, fasik jadi orang. Tak payah cerita siapa dia pun, tak ada hak untuk kita tanya berapa modal awak beli. Cakap dia nak jual berapa sudah. Sesiapa yang mengetahui perkara tersebut, dia wajib memberitahunya kepada pembeli yang lain. Jadi kalau kita tahu kedai ni bohong, wajib kita kena beritahu orang lain. Jangan masuk kedai itu, memang tipu. Ni banyak kedai-kedai ni, tak tahulah, ada orang kata ada tanda sendiri, apa ni, ubat pelaris. Sebahagian daripada kedai ni, kalau makan mi kedai dia, ada anak katak dalam tu. Kalau sekali kita telan tu lemak manisnya. Tapi ada dalam penyelidikan dia buat, itu bukan benda lompat masuk tu. Memang dimasukkan di atas sebab-sebab yang tertentu. Tapi kalau dapat yang tu, saya ingat awet muda kita. Memang ada kawan-kawan kita kena. Allahu Akbar. Ingat baik-baik. Kalau tengok kedai ni macam ni, bagi tahu pada, tak usah masuklah kedai ni. Tak usah masuk. Kedai ni kotor dan ada unsur-unsur yang agak tidak selesa. Sesiapa yang mengetahui perkara tersebut, dia wajib memberitahunya kepada pembeli yang lain. Sekiranya dia mendiamkan diri kerana meraihkan penjual, dia telah bersubahat dan mengkhianati pembeli tersebut. Ingat. Jangan duk main pantun, tak boleh jaga tepi kaya orang. Ini mungkar, maksiat. Kenapa kita tak nak bagi tahu kepada orang? Demikian juga, kalau dia mengetahui kecacatan sesuatu barang, dia mesti menerangkannya kepada pembeli. Barang ni tak baguslah, saya dah beli dah. Barang tiruan, tipu, beli pakai 2 bulan dah rusak. Contohnya, maklumkan kepada orang lain. Begitulah seterusnya dalam masalah perbezaan pada timbangan dan ukuran. Setiap orang yang mengetahuinya adalah dia membetulkannya, sama ada dengan diri sendiri atau melaporkannya kepada pihak yang bertanggungjawab. Antara kemungkaran di pasar juga ialah mengenakan syarat-syarat jual beli yang tidak betul. Hari ini memang besar. Barang-barang yang dibeli tidak boleh dipulangkan. Sedangkan dalam Islam beri hak. Dia panggil muddatul khiyar. Boleh tengok barang. Mungkin sampai 3 hari kita boleh pilih dan sebagainya. Bermuamalah dengan riba, menjual alat-alat hiburan, patung-patung dan sebagainya. Jadi ingatlah. Tambah lagi lah, hari ni penjual sendiri pula, dia nak jual barang ke nak jual dia. Itu satu lagi. Setengah orang kata macam nak jual dia, ya tak? Dia punya pakaian lebih hak daripada la ilaha illallah. Hari ni dalam kedai-kedai ni, butik muslimah, tapi dalam kedai dia beratus patung ada. Patung-patung yang dibuat bentuk manusia ini, satu kes yang cukup berat. Itu dia panggil surah mujassam. Surah yang ada bentuk rupa orang. Kadang-kadang kalau rupa orang perempuan tu memang perempuan, betul-betul perempuan. Kalau jenis hak gila apa ni, hak sakit jiwa ni, ada budak-budak atas gambar hari, duduk cium ke gambar patung tu. Dia kata tak ada hak lain hak ni tak kena tangkap ke pejabat agama ni kata. Tak ada kena, tak ada. Tak ada orang beli, dia duduk dakar ke patung tu. Ini bala akhir zaman ni. Jadi kemungkaran di pasar kita cukup dahsyat. Hari ni kita lihat benda-benda yang dijual yang tidak patuh syariah dan sebagainya. Mungkaratul syawari', kemungkaran di jalanan. Kemungkaran tengah jalan pula, apa dia mungkar dia? Antara kemungkaran yang berlaku di jalan ialah membina kedai-kedai dalam keadaan bersambung dengan bangunan-bangunan yang dimiliki oleh orang lain, dan juga koridor yang terjolok keluar dari bangunan asal. Maknanya bangunan kedai kita macam ni, kita pergi tambah lagi ke depan tanpa keizinan. Maka itu dianggap sebagai satu mungkar kerana menghalang
Sama ada menghalang cahaya masuk ke kawasan orang lain atau menghalang orang nak berjalan. Termasuklah juga menanam pokok-pokok di hadapannya yang menyebabkan jalan menjadi sempit dan mengganggu orang yang lalu lalang. Ini tengok dalam Islam ni detail lah. Walau bagaimanapun dibenarkan meletak kayu api atau bahan makanan di tepi jalan dalam tempoh tertentu sementara dibawa masuk ke dalam rumah, kerana semua orang perlu berbuat demikian. Manakala setakat kita letak sekejap nak turunkan barang, itu dibenarkan. Hari ni kalau kita nak tengok, tak tahulah, mungkin pandangan saya silap. Ini sebahagian daripada pihak berkuasa tempatan ni membenarkan pasar-pasar malam, pasar pagi ni, kenapa dia buat di atas jalan raya? Siapa tutup jalan? Jalan raya ni untuk orang berjalan, bukan untuk orang berjual. Awak nak jual boleh, buatlah tengah padang yang tidak mengganggu orang lain. Itu satu kes yang berlaku. Kadang-kadang jam teruk kita. 1,5 jam nak lepas tempat ni. Nak ceramah pun hampir-hampir terlepas dah. Itu yang marah sangat tu. Terlepas. Sampai-sampai dekat tu, pasar malam rupanya. Tengok, ini mengganggu lalu lintas. Bukan semua orang nak pergi pasar malam. Ada orang yang nak musafir yang agak jarak jauh. Tapi gangguan yang dibuat ini memang menghalang kelancaran perjalanan orang lain. Antaranya juga ialah menambak binatang, meletakkan kenderaan di jalanan yang boleh menyusah dan mengganggu orang ramai. Sudah kita. Parking tak betul pasal Arab. Kerak mari tak situ. Kereta kita letak tengah jalan orang. Yang tak sedapnya, dia parking dekat masjid tu. Pergi lambat kan. Orang dah solat dah. Terak dia letak depan kereta orang. Belakang kereta orang. Lepas solat, perdu solat sunat lagi, berzikir lagi. Orang lain datang awal, kelang kabut nak pergi ke lain pula. Yang kamu duk zikir buat apa dalam masjid tu? Lepas solat fardu, bangun berzikir atas kereta. Tengok orang nak keluar masuk. Itu adab, etika. Ini dipanggil kemungkaran jalanan. Kecuali sekadar tempoh tentunya perlu aku tak turun naik. Sekejap bolehlah kita kata. Antara kemungkarannya juga ialah meletakkan beban yang tidak mampu dibawa oleh binatang tunggangan. Letak kau dia punya muatan lebih daripada had. Macam orang sewa kereta hari ni. Dia sewa kereta kancil. Pelajar-pelajar kita ni. Kadang-kadang dia naik sampai 7-8 orang. Mana kalau kancil tu boleh cakap, boleh bercakap lah. Taubat dia kata, aku tak mau dah. Dia terbagi sewa dengan mu ni. Buat naik budak-budak. Sampai dalam belakang bonet masuk lagi. Begitu juga membuang sampah sarap di jalan-jalan. Jangan. Ini sudah makan dah. Air ke apa dia. Buka tingkap, bagi. Ini semua satu perbuatan yang tidak baik. Menyelerakkan kulit-kulit tembikai atau mencurahkan air yang boleh menyebabkan orang tergelincir dan membentuk lopak-lopak di jalanan. Jadi semua perbuatan yang tidak baik. Sekiranya ia berpunca dari air hujan, pihak berkuasa perlu menanganinya. Orang awam yang melihat keadaan ini perlu melaporkannya. Tengok kita dalam tengah jalan kita ada tempat pecah, jalan yang tak baik, maka kita kena beritahu kepada pihak berkuasa tempatan supaya mereka membaikinya. Jangan duk marah tu pasal tak. Hari ni mudah ya. Dia panggil pusat aduan ada kan? SMS kat dia. Jalan sekian-sekian, kilometer sekian, jalan ni berlubang. Jadi sebelum SMS tu kita berhenti dululah. Ambil apa kayu ke apa letak dalam lubang tu supaya tidak jatuh orang. Yang keempat, mungkaratul hamamat. Kemungkaran di bilik air. Bilik hamam ni beza dengan toilet kita ni. Hamam tu kalau zaman dulu tempat orang pergi mandi wak ni. Sauna ke apa orang panggil sekarang? Sauna. Kan orang duduk mandi sauna tu, mandi wak tu. Itu dia panggil hamam zaman dulu. Jadi sekarang ni kita panggil bilik air lah. Di antara kemungkaran dalam bilik air ialah gambar hayawan yang ada di pintu dan di luar bilik air. Zaman dia tu orang duduk lukis gambar. Bagi mengatasinya, memadai dengan mencacatkan bentuk-bentuk gambar itu dengan air atau sebagainya sehingga rupa bentuknya tidak jelas kelihatan. Sesiapa yang tidak mampu berbuat demikian, tidak harus dia memasukinya dan hendak mencari bilik air lain, melainkan jika dia terpaksa. Jadi nak pergi. Kalau nak tengok hari ni, dulu gambar apa ya? Orang tulis gambar hayawan-hayawan. Hari ni gambar orang. Penuh gambar-gambar orang dah. Dia nak jual tisu pun orang. Bahkan nak jual tudung pun. Cari juga perempuan yang comel-comel letak kat tudung tu. Bala sungguh. Butik muslimah tapi jual orang kat situ. Antaranya juga ialah perbuatan membuka aurat dan melihatnya. Jadi bila nak mandi ni biasalah dia buka aurat. Hari ni kalau kita pergi hammam tempat kita zaman sekarang ni, kolam-kolam rendang.
swimming pool yang duduk terbuka tu. Saya mengharapkan sangatlah pihak berkuasa di Malaysia ini minta supaya hotel-hotel yang besar-besar ni asingkan laki-laki perempuan. Apa salahnya buat 2 kolam, sini satu laki, sini perempuan. Ini duduk, perempuan lagi mandi sama dia, laki-laki mandi sama dia. Kemudian kolam yang tengah-tengah duduk kanak-kanak yang budak-budak main sama-sama dia. Ini tak ada, dia kata. Oi, dia kata mustahil ustaz boleh buat macam ni. Kenapa mustahil? Orang lain duk buat banyak tempat dah orang buat. Kita yang tak nak buat sebenarnya. Ada juga orang komplain. Dah, tak usah duk pergi mandi dah. Subhanallahil azim. Orang duk bincang nak mandi, tak usah mandi pula dah. Fikir apa macam ni? Ini fikiran tidak positif. Kita berfikir supaya orang boleh mandi, tetapi dalam skop yang diizinkan oleh syarak. Jangan duk mikir kolot sangat kat kita ni. Nak meretah, nak mentadbir negara, tapi mikir macam tu berat. Begitulah juga dengan apa yang dilakukan oleh tukang gosok. Tukang apa ni? Tukang gosok orang mandi tu. Ataupun tukang-tukang urut ni. Iaitulah membuka bahagian paha dan anggota di bawah pusat orang yang digosok dengan tujuan membersihkan kotoran ataupun menyentuh auratnya. Antara kemungkarannya juga ialah perbuatan mencelupkan tangan dan bekas yang bernajis ke dalam air yang sedikit. Kalau air sikit, jadi kotor lah kan. Dalam ikut fiqh Syafi'i. Sekiranya yang melakukan itu seorang yang bermazhab Maliki, ia tidak boleh dicegah, bahkan hendaklah berlembut dengannya dengan berkata, aku harap kamu tidak menyusahkan aku dengan melakukan begitu, sehingga aku tidak dapat membersihkan diriku lagi kerana air itu telah menjadi najis. Tengok di bawah ni, ada penjelasan. Dalam mazhab Syafi'i, air yang sedikit, iaitu yang kurang dari 2 qullah, akan menjadi najis dengan hanya tersentuh atau terjatuh najis ke dalamnya, walaupun sedikit dan tidak berubah bau, warna dan rasa tersebut. Kita belajar kan, fiqh. Belajar tak? Fardu ain dulu. Air berapa jenis ada? Ada air mutlak lagi. Air musta'mal. Air mutanajis. Itu di antara air-air yang disebut. Jadi air musta'mal ini biasanya air yang telah digunakan. Digunakan, ambil wuduk ke, air itu dah kena dah. Ataupun air ni, tangan kita ni kotor, kita masuk dalam air, menyebabkan air itu jadi kena najis. Dia panggil air yang kena tangan kita yang kotor. Maka air itu dikira tidak mutlak lagi dalam fiqh mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Maliki tak, dia bagi air 2 saja. Air mutlak, air yang tahir, dengan yang kedua air najis. 2. Air yang kena najis kotor. Air yang tahir ni tak apa, tak ada air mustakmal bagi dia. Menariknya dalam isu ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang menjadi apa ni, sebutanlah di kalangan ulama-ulama kita, Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, bawa dalam bab isu was-was. Imam Ghazali kata apa? Aku mengharapkan mazhab Syafi'i ini seperti mazhab Malik. Air itu ada 2 sahaja. Sama ada air bersih ataupun air kotor. Mustakmal tak ada. Imam Ghazali yang mati tahun 505 berkata demikian. Tuan-tuan boleh tengok dalam satu rakaman yang ana buat, tajuk dia Fiqh Perbandingan Mazhab. Di antara tajuk yang saya buat bandingan mazhabnya dalam isu air mustakmal. Sebab tempat kita ni agak terlalu teliti sangat, yang menyebabkan boleh membawa kepada was-was. Orang jadi was-was. Ambil wuduk slow sikit. Kena baju aku ni jadi mustakmal. Jadi kena air mustakmal. Tak boleh buat solat dah. Jadi terlalu orang panggil teliti sangat, yang akhirnya kata Imam Ghazali boleh membawa kepada was-was. Sebab satu dia sebut perbandingan fiqh Syafi'i dengan Maliki dalam masalah. Tulis Maliki ada 2 air saja. Tahir, suci, najis. Tak ada dah, mustakmal tak ada bagi dia. Jadi kita mengharapkan tajuk ini diperbahaskan oleh ulama-ulama kita di sini berdasarkan kepada pandangan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang menyebut tentang pembahagian air. Munkaratud dhiyafah. Kemungkaran bertamu pula. Kita dhiyafah, kita terima orang tadi tetamu. Apa dia mungkar dia? Antaranya ialah membentangkan hamparan sutera untuk lelaki-laki. Jadi orang lelaki-laki tak boleh pakai sutera. Membakar kemian dalam bekas bakaran yang diperbuat daripada perak ataupun emas. Minum dengan menggunakan gelas emas atau perak, atau memenuhkan air mawar dalam bekas yang diperbuat daripada salah satu logam tersebut. Jadi masih lagi, bagi dia orang itu masih lagi menggunakan bekas-bekas ini menjadi satu agenda zaman dulu. Zaman sekarang ni tak ada lagi orang minum dalam bekas emas dengan perak. Kalau ada bekas pinggang rumah kita emas dengan perak, jawab dia hanya lama dah kena pecah rumah orang. Nah, pasal tu orang semua guna.
Jadi kalau ada mah ngepek, oh kaya dia ni. Kena ambil curi orang lah. Begitu juga menggantung langsir yang mengandungi gambar-gambar tertentu. Ini yang ingat ni. Gambar ni dalam bentuk lukisan, sama ada bentuk orang ataupun bentuk hayawan. Mendengar penyanyi-penyanyi perempuan dan alunan-alunan muzik seperti gitar serta wanita-wanita yang melihat kepada pemuda-pemuda yang dibimbangi boleh menimbulkan fitnah pada mereka. Jadi ulama-ulama di kalangan ini mengambil kira bahawa mendengar muzik dan nyanyian itu benda yang haram. Jadi ulama-ulama zaman moden hari ni tak mahu terima pandangan ini. Dia kata muzik ni perkara khilaf, kerana ada khilaf di kalangan ulama. Maka saya mengatakan kalau benda tu khilaf, kita keluar daripada khilaf, itu yang terbaik. Tak payahlah duk pasang muzik, pasang lagu. Kita dengar, baca-baca Quran. Kalau nak dengar juga lagu-lagu, ambillah lagu-lagu nasyid yang baik-baik kata-katanya, yang tidak ada muzik-muzik. Kerana ulama fiqh dalam 4 mazhab ini besar perbahasan isu dalam masalah ini. Kita akan baca nanti di akhir bab. Tak tahulah bila nak baca ni. Akhir bab ni, tengok dalam muka surat akhir sekali. Tuan-tuan boleh baca sendirilah sebelum sampai ni. Kerana terlalu lambat lagi masa kita. Muka surat 280, cetakan ini. 280. Ataupun tengok dalam YouTube, satu rakaman khas yang saya buat tentang hukum mendengar muzik dan nyanyian. Daripada kitab ini. Kitab ni sudah ada dalam YouTube. Baiklah. Jadi bila kita nak ambil tetamu datang ke rumah, panggil penyanyi-penyanyi ataupun pasang lagu-lagu, wanita pula duk tengok pada pemuda-pemuda yang dibimbangi boleh menimbulkan fitnah pada mereka. Semua ini merupakan perkara mungkar yang wajib ditegah. Sesiapa yang tidak mampu melakukannya adalah keluar dari majlis tersebut. Jadi kalau kita pergi, Allah kuatnya lagu deguang-gerugang, macam duk kata tim buruk kat rumah ni, kita kata, jumpa dengan tuan dia, Assalamualaikum, saya balik lah. Makan dulu, tak apalah, tempat lain banyak lagi kan. Kalau kita nak larang tak boleh. Pasal itulah setengah-setengah orang ni bila tengok ustaz yang memegang pandangan yang mengatakan muzik haram ni, dia tengok jauh lagi, ustaz tu mari. Awal-awal dia berlari pergi dekat DJ tu, tutup ustaz tu mari. Jadi alhamdulillah juga ada juga penghormatan. Kalau tidak, tak makan orang tua tu, balik sajalah. Gambar-gambar yang dilukis pada bantal dan hamparan tidak menjadi kesalahan. Maknanya bantal sebab kita duduk atas dia, hamparan ni kita pijak dia. Begitu juga dibolehkan permaidani sutera dan memakai perhiasan emas bagi perempuan. Orang perempuan boleh guna benda ni. Ya, anda ingat cerita sutera ni waktu pergi ke China, ke Beijing. Kan salah satu daripada agenda lawatan Beijing ni mesti kena pergi ke kilang sutera. Ramai dah pergi kan. Jadi bila pergi, dia panggil budak-budak perempuan penjual tu pandai cakap Melayu dia. Tuan-tuan ada mari sini. Dia kata orang Malaysia banyak beli ni kain cadar sutera ni. Kata sudah dah lah. Saya tanya dia, laki-laki ke perempuan? Semua beli. Jadi kalau beli kain cadar sutera, bawa balik ke rumah dia, takkanlah dia nak pakai sebelah katil untuk bini dia tidur atas sutera, suami duduk sini. Macam mana nak buat? Itu jadi masalah. Jadi artinya masyarakat kita ni memang tak tahu apa sutera tu haram ke halal, masih lagi menggunakan. Jadi kalau kita pergi rumah orang, tengok cantik dia punya kain, ini sutera ke tak ni? Ada sutera juga, sutera tiruan campur dengan plastik, itu tak ada masalah. Sutera yang ambil daripada qaz, ambil daripada ulat tu. Ulat dia tu semua jadi tu. Dia tunjuk saja tempat, tunjuk ini tahi ulat, dia kata. Kita buat bantal, kata mana ada tahi ulat apa tidur. Dia kata ini macam-macam lah dia punya kelebihan tu. Pergi sendirilah kalau nak tengok kan. Tapi jangan beli untuk, kalau ada suami jangan beli. Suami nak tidur kat mana? Ini kait apa ni, cadar ni sutera. Jadi isteri tidur sebelah, suami dia kena duduk tempat lain lah. Ambil kain lain pula campur atas tu. Jangan duduk main lah benda-benda macam tu. Saya tanya siasat dah. Kata laki ke perempuan beli? Dia tu semua ada. Laki-laki pun beli, perempuan beli. Jadi masalah. Ada lagi cerita panjang tapi saya tak nak cerita sini hari ni. Cerita sutera ni lain kali lah kan. Kalau nak dengar lepas ni boleh. Tidak ada kebenaran rukhsah dalam mendidik telinga kanak-kanak perempuan. Sudah dah lah. Masalah telinga kanak-kanak ni pula dah. La rukhsata fi tathqibi azani as-sabiyyah li ajli ta'liqi hilaq az-zahab. Kita tebuk telinga ni kerana nak pakai subang ni, anting-anting. Fa inna zalika jurh mu'lim la yajuz.
Tengok dalam huraian di bawah ni, nota kaki dia kata apa? Ibnu Qayyim telah menekalkan dalam kitab Tuhfatul Maudud pandangan daripada Imam Ahmad yang mengharuskan berbuat demikian dengan dinyatakan dalil-dalilnya. Mana benda ni ada khilaf. Ada khilaf dalam masalah tebuk telinga ni. Jadi memanglah menyakitkan tak boleh. Tapi para ulama mengatakan sakit tu kuatkan sikit. Kadang-kadang budak kecil pun sekali dia tembak atap tu tak sampai setengah minit pun tak. Kau tak ingat dah lama dah tebuk ni. Tak ingat dah. Sekejap je. Jadi itu dia kata tidaklah sama mereka muslah. Muslah ni maknanya kita koyokkan telinga dia. Jadi pandangan dia sini tidak ada kebenaran rukhsah dalam mendidik telinga kanak-kanak perempuan semata-mata untuk membolehkannya memakai subang emas. Kerana ialah satu kecederaan yang menyakitkan. Cukuplah sekadar memakai rantai dan gelang tangan saja. Mengupah orang yang melakukannya juga tidak sah dan upah yang diambil itu adalah haram. Kerah juga syekh kita ni. Jadi benda ni kita sebut, Ibnu Qayyim sebut dalam Tuhfatul Maudud tentang hukum kanak-kanak. Bi ahkamil maulud. Kitab ni bagus beli. Tuhfatul Maudud nama dia. Bi ahkamil maulud. Hadiah kepada ibu-ibu yang dihukum tentang kanak-kanak. Antara kemungkaran dalam majlis bertamu ialah juga apabila terdapat ahli bid'ah yang bercakap berkenaan dengan ajaran bid'ahnya. Mana dalam majlis ni dia bawa mari penglipu lara duk cerita benda-benda yang pelik-pelik, ajaran sesat ke, apa benda ke, duk kempen orang supaya pergi ke telaga contohnya lah. Telaga pula sebut juga telaga ni. Aduh. Ada orang pergi rumah dia tanya, "Ustaz, apa benda cerita telaga ni?" Telaga lah yang masyhur ni. Anak saya jawab, kecil anak. Dia kata telaga apa? Telaga tu tak tahu dia kata. Kalau telaga biru ya dia tahu. Kata apa? Tak masuk juga kata. Nasib baik Dr. Zahazan tak dengar kata. Kalau tidak dapat hadiah budak ni. Jadi ahli bid'ah buat maknanya bawa mari cerita-cerita yang penglipu lara yang bawa karut ni. Dia kata di sini wa min zalika ma yuhdithuna bi ahadits mawdu'ah batilah. Bawa mari cerita-cerita hadis-hadis yang palsu, cerita-cerita yang tak ada faedahnya, maka ini tak payahlah kita duduk di situ. Tidak harus hadir bersama-samanya, melainkan sesiapa yang mampu berhujah bagi menolak perbuatan bid'ahnya itu. Sekiranya ahli bid'ah tersebut tidak bercakap berkenaan bid'ahnya, dibolehkan hadir bersamanya dengan menunjukkan reaksi benci dan tidak setuju terhadapnya. Jadi tak apalah kalau dia mari saja nak makan sama dengan kita juga, tak payahlah kita duduk lari. Duduklah. Tapi tak tahan hari ni, zaman fitnah hari ni, kalau duduk sebelah orang ni, orang snap, ambil gambar. Straight. Dia kata tengok ustaz tu berlembut dengan ni. Allahu akbar. Bukan berlembut, tak kalau duduk sebelah kita, kita nak lari kan. Jadi janganlah ambil satu sikap yang kita tak tahu cerita, kita diulas melalui gambar-gambar yang ada depan kita. Gambar tu betul tak tahu. Mungkin gambar yang telah dikerak, yang gambar yang telah diedit. Tidak dibenarkan juga menghadiri majlis yang mengandungi lawak jenaka berkenaan perkara maksiat dan bohong. Dia panggil tukar-tukar lawak yang duk bohong sini, jangan pergi. Bahkan hendaklah dia mencegahnya. Sekiranya lawak jenaka tersebut tiada unsur maksiat dan pembohongan, dia dibenarkan hadir selama tidak terdapat unsur-unsur tersebut. Jadi kalau setakat yang cerita-cerita nakal sikit-sikit bolehlah. Kalau tidak orang panggil beku pula majlis tak. Tak sunyi sangat ni. Cerita nakal setakat mana kita kata tadi? Cerita apa ni yang tidak mengandungi unsur lucah ataupun menghina orang, itu kaedah dia. Menjadikan lawak jenaka ini sebagai satu jenis pekerjaan adalah satu kebiasaan dilarangnya adalah dilarang. Di kita ni bukan sekat lawak biasa ni, raja lawak pun ada. Malaysia ni semua raja ada tak? Raja lawak ada, raja bomoh ada, raja apa lagi ni? Macam-macam raja ada. Yang terakhir dalam bab kita ni, al-munkaratu al-ammah. Kemungkaran yang umum. Apa dia mungkar umum ni? Sesiapa yang meyakini berlakunya suatu kemungkaran di pasar, sama ada secara berterusan atau pada masa-masa tertentu, dan dia mampu mencegahnya, atau dia mampu mencegah, orang ni ada kemampuan untuk mencegah, dia tidak harus duduk berdiamkan diri di rumahnya sahaja tanpa melakukan apa-apa tindakan. Dia hendaklah keluar ke pasar untuk mencegahnya. Begitu juga apabila dia yakin mampu mengubah walaupun sebahagian sahaja dari kemungkaran itu. Jadi bagi orang yang punya kemampuan untuk mengubah kemungkaran, maka tak boleh dia berdiam diri. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Di awal kita baca dulu,
salah tafsiran yang kita katakan tidak beri mudarat pada kamu kalau kamu dapat hidayah, orang lain sesat. Tak. Maka wajib kita kena bagi tegur, nasihat dan sebagainya. Jadi hari ini cara nak menegur berbagai-bagai cara. Mungkin kita boleh SMS kat dia, mungkin kita boleh macam-macam alat yang ada. Cuma uslub nak tegur orang ni, tengok kalau kesalahan peribadi, maka tak ada hak untuk kita nak lambung kes ini depan orang ramai. Contohnya dia salah seorang dia je. Kita ambil gambar dia, kita edit sini, letak di Facebook untuk diketahui, dibaca oleh berjuta orang. Itu satu kesalahan. Kalau kesalahan peribadi, kita kena tegur cara peribadi. Tapi kalau kesalahan tu kesalahan umum, dia cerita benda yang palsu, contohnya ustaz ni bawa hadis palsu, kan? Maka menjadi kewajipan kepada kita menegur, beritahu pada masyarakat hadis ini palsu, kecuali dia tarik balik. Dia sendiri tarik balik, maka bolehlah kita terima. Orang Islam adalah membaiki diri bermula dari diri sendiri, iaitu dengan cara beristiqamah dalam melaksanakan segala perintah dan meninggalkan larangan. Kemudian dia mengajarkannya pula kepada ahli keluarga, sahabat handai, jiran tetangga dan juga masyarakat setempat, sehingga ke seluruh pelosok negeri dan dunia. Apabila tanggungjawab mencegah kemungkaran telah dilaksanakan oleh orang yang hampir dengan kemungkaran tersebut, kewajipan tersebut gugur kepada orang yang lebih jauh darinya. Maknanya kalau mungkar ni dalam tempat ni, ustaz tempatan ni telah pun melaksanakan tugas, maka kita duduk jauh tengok, tak ada lagi. Dia panggil fardu kifayah dalam masalah ini. Sekiranya orang yang terdekat tidak dapat melaksanakannya, maka setiap orang yang mampu mencegahnya wajib keluar untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Jadi tamatlah perbincangan kita tentang munkaratu al-adatil ma'lufah, mungkar-mungkar, benda-benda mungkar yang berlaku dalam adat kebiasaan masyarakat. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi dalam al-faslus tsani fi amril umara'i was salatin bil ma'ruf wa nahyihim anil munkar, menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran terhadap pemerintah dan raja-raja. Insya-Allah kita akan sambung dalam CD yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.